hampir 3 bulan ya, hampir 3 bulan kerajaan perpaduan ini, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia akan sumpah pada 24 November ya, 24 November tahun lepas, dan hari ini dah sudah masuk bulan Februari, bermakna hampir 3 bulan, belum sampai 100 hari lagi kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini telah pun ya mentadbir negara kita. Tapi sepanjang menghampiri 100 hari ataupun menghampiri 3 bulan, saya lihat peranan pembangkang ya dalam kerajaan sekarang ini nampaknya seperti tidak ada langsung kualiti. Ya, tidak ada langsung nampak berkualiti lah seperti mana kita jadi pembangkang dulu. Ya, sebab yang kita tengok, saudara mungkin boleh kongsi dengan saya lah ya, apa isu yang pembangkang bawa setakat ini. Ya, setakat kerajaan perpaduan ini dibentuk, ya, yang baru-baru ini pun diisytiharkan sebagai Malaysia Madani. Apa kenyataan daripada pembangkang, sama ada ketua pembangkang ke, mana-mana pimpinan pembangkang ke, yang mengeluarkan kenyataan yang betul-betul menampakkan mereka ada kualiti sebagai pembangkang. Selain daripada mereka bercerita dan bergoyang tentang benda-benda yang remeh, yang tak ada kaitan dengan kepentingan rakyat, ya, lebih kepada menyerang peribadi, lebih kepada persepsi, ya, itu sajalah. Ya, cerita pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim naik helikopter, cerita pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu sembahyang Jumaat di mata-mata tempat, ya, lepas tu fitnah, kan? Fitnah sebelum perayaan raya lebih dahsyat. Sekarang ni dah kurang sikit. Ya, mereka nak ulang sebab mereka bimbang. Ya, bila kita dah Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, mereka dah rasa agak takut sikit nak mengatakan fitnah secara terus dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi fitnah yang berlaku sebelum PRU yang telah pun diambil tindakan oleh Perdana Menteri, ya, malangnya bila sampai ke peringkat pendakwaan di peringkat mahkamah, inilah sepatutnya peluang yang perlu dibuktikan oleh pemimpin lebay ini untuk menyatakan kepada penyokong mereka bahawa tuduhan mereka selama ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu betul. Inilah peluang dia. Dekat mana? Dekat mahkamah. Kalau ahli politik untuk nak membuktikan suatu perkara, di mana tempat dia? Parlimen. Ya? Berang dasar ke fakta ekonomi, keuangan, ya, penyelewengan dalam pentadbiran, nak buktikan adalah tempatnya di Parlimen. Mereka berujar di Parlimen. Kalau berkaitan dengan fitnah peribadi, serangan peribadi, untuk nak buktikan ya, kamu betul atau tidak, tempatnya di mahkamah. Ya? Tapi malangnya, bila sampai waktu mereka nak buktikan tuduhan kepada Datuk Seri Ibrahim ini, akhirnya mereka minta maaf. Apa yang berlaku kepada Razman Al-Kastami, ya? Minta maaf, saudara. Kalau kita tengok sebelum ini di luar, ya, seperti seorang pejuang yang hebat. Ya, walaan PAS akan mengangkat takbir. Inilah Razman, pendekar kami, khalifah kami, mujahidin. Mujahidin. Razman tu ketua mujahidin di Perak. Ya. Kalau dengar cakap dekat pasar malam masa kempen, saudara, Anwar kalau lantik Anwar, dia akan membenarkan LGBT, laki kahwin laki, perempuan kahwin perempuan, macam-macam. Ya, benda tu tersebar video dia, kan? Lepas tu apa? Lepas tu bila wartawan tanya dia buat sidang media, saya takkan tarik tuduhan saya. Wah. Walaon pun bertakbir sikit lagi, ya. Walaon ni kalau fitnah pun dia takbir. Ya. Kita ingatkan takbir ni, ya, Allahu Akbar ni apabila mendengar satu-satu berita yang baik, ya, ataupun kalimah-kalimah daripada Al-Quran dibacakan, ataupun ya perintah-perintah Allah dikeluarkan, ya, amaran-amaran daripada Allah diberikan. Bila kita dengar pesanan itu keluar daripada mulut seseorang, maka kita bertakbir. Ya, kita menjeritkan kebesaran Allah Taala. Tapi bagi wanaon, dia dengar fitnah pun dia takbir. Ini hebat wanaon ni. Ya, dia lebih hebat daripada zaman Rasulullah. Ya, dengar fitnah dia takbir. Sepatutnya bila kita dengar satu perkara yang kita tak kenal pasti, pertama sekali tabayun. Ya, saya bukan orang PAS, tapi pernah lah hadir ceramah-ceramah PAS. Perkataan tabayun tu pun saya dengar daripada orang PAS. Dengar satu perkara yang kita tak pasti tabayun, bersangka baik dulu.
Ya, bersangka baik dulu. Apatah lagi kalau serangan itu pribadi yang mengaibkan seseorang. Ya, serangan LGBT, liwat dan sebagainya. Ini fitnah. Yang jelas, apatah lagi tuduhan liwat. Ya, tuduhan liwat dalam Islam, ini bukan perkara kecil, saudara. Ya, ini tuduhan, fitnah ini bukan perkara kecil. Menuduh seorang liwat dan zina, hendaklah mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tak dapat 4 orang saksi, kamu akan dikena kesempatan. Ya, tapi mereka tahu dalam negara kita tidak ada hudud. Sebab mereka sendiri pun tak nak perjuangkan hudud. Mereka hanya bercakap soal hudud apabila mereka tidak ada kuasa. Bila mereka ada kuasa, hudud dicampak dan longkang. Ya, sebab apa? Kalau dilaksanakan hudud waktu mereka berkuasa 3 tahun dulu, ya, mereka lah orang pertama sekali akan dikena tindakan. Sebab fitnah banyak daripada mulut-mulut lebay ni. Mulut-mulut lebay ni. Terima kasih. Siapa tu rakan kita tu? Siapa? Encik Syazli. Yang ramai takbir masa tu macam mana katanya? Yang ramai takbir masa tu, ya, kita bertakbir ni, jangan kita bertakbir bila mendengar fitnah. Bila kita dengar seorang itu mengeluarkan fitnah, yang kita rasa fitnah, ya, yang gagal dibuktikan, kita ucaplah astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan mereka diberikan taufik dan hidayah dan mereka sedar dan insaf. Ya. Sekarang ni dah sampai ke Mahkamah Razman. Minta maaf melutut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malangnya kita ada Perdana Menteri yang seperti Anwar. Ya, dia banyak kali ulang kesalahan orang pada saya pribadi, saya, keluarga saya. Apa pun orang buat pada saya pribadi, saya mudah maafkan. Tetapi jangan aniaya rakyat, jangan zalimi rakyat, jangan curi hak rakyat. Itu saya tak boleh maafkan. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim punya prinsip. Masalahnya saudara, betul lah serangan itu pribadi Beri Anwar dan juga keluarga dia, kan? Tetapi sikit sebanyak dia melibatkan kita. Sebab kita lah yang bertempur dengan mereka ini. Kita lah sebelum Anwar berdepan dengan mereka, kita di depan. Kita dengar dengan telinga kita. Sebelum Anwar dengar fitnah itu, rakyat di bawah ni dengar dulu. Kita yang lebih awal dengar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengar. Ya. Hati kita rasa sakit. Sebab fitnah ini diulang, berulang dan diulang setiap masa. Apatah lagi menjelang pilihan raya, timbul isu-isu ini. Tak ada pilihan raya, tak ada. Ya? Menjelang pilihan raya, maka timbul balik LGBT, pro-Israel, ejen Israel dan sebagainya. Hari ini dah masuk 3 bulan kerajaan perpaduan memerintah. Dah masuk 3 bulan Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Pergi ke sekolah, tengok anak-anak kita pakai seluar pendek ke pakai skirt, cuba tengok. Tapi inilah propaganda yang dimainkan sewaktu pilihan raya dulu. Sepatutnya hari ini, walaupun dah mula dah. Ya, penyokong-penyokong yang pernah menyokong PN, sekarang dah mula dah. Ya. Otak mereka dah mula berproses berjalan. Memahati sekeliling. Betul ke? Anwar nak jadi PM. Budak sekolah okey je. Bantuan sekolah dapat. Tak pakai seluar pendek pun bagi Melayu Islam. Perempuan masih lagi bertudung. Ya? Masih lagi bertudung. Tak ada pun orang Israel masuk ke negara kita. Ya, tak ada. Bahkan kita menentang orang-orang yang anti-Islam, yang membakar Al-Quran. Apa tindakan kita? Tindakan dibuat oleh Perdana Menteri. Pertama sekali mengeluarkan kenyataan yang tegas. Sebagai seorang Perdana Menteri, mengeluarkan kenyataan yang tegas melalui Facebook beliau, melalui media resmi kerajaan. Kenyataan. Yang kedua apa dia? Dilakukan oleh Anwar Ibrahim, memanggil kedutaan Sweden datang menyatakan bantahan. Ini cara berkerajaan. Ya. Yang ketiga apa dia? Tanda kita. Ya, tunjukkan tanda kita menentang itu bukan sekadar mulut, tetapi kita menunjukkan dengan cara kamu bakar Al-Quran, kami tidak ada masalah, kami boleh cetak Al-Quran. Lagi banyak 1 juta dia cetak. Ya. Lepas kata apa? Ini apalah kerajaan tak ambil apa, tak sensitif langsung. Nak sensitif kena tunjuk macam kami lah. Apa dia? Berdemo. Berdemo depan kedutaan Sweden. Terjerit. Itu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kata. Saya tak bantah nak berdemo. Sebab kalau nak cerita pasal demo ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi awal berdemo. Ya? Dia masuk penjara pun kerana perhimpunan. Dia boleh masuk politik lagi. Dia dah mengetui demonstrasi di Baling.
Nak bandingkan dengan Abang Hadi, nak bandingkan dengan pimpinan PAS yang ada hari ini, jauh saudara. Baca sejarah Haji Hadi masa pelajar, apa dia buat? Cerita sejarah Haji Hadi masa pelajar, masa dia zaman dia belajar universiti. Apa dia buat kepada negara, bangsa dan tanah air? Apa dia buat? Tak ada kitab je lah. Itu je lah belajar. Tapi Anwar tidak. Di samping dia belajar, dia dah mula memperjuangkan nasib rakyat. Demonstrasi di Baling, dia ketua demonstrasi dan dia ditangkap dan dia dipenjarakan. Itu belum masuk politik lagi. Jadi jangan sebut pasal perhimpunan lah dengan Datuk Seri Ibrahim. Jangan ingat kamu berhimpun depan Kedutaan Sweden itu dah satu kejayaan yang besar. Dah rasa hebat sangat. Saya pun dah 10 kali berdemo. Tak adalah rasa macam, oh itulah perjuangan yang paling hebat. Kamu jadi pembangkang, tak apalah, kamu berdemo lah. Dulu pun kamu dah biasa berdemo. Bersama kami dulu pun, dalam Parti Rakyat, dalam Barisan Alternatif, kita dah biasa berdemo. Tidak ada masalah. Berdemo lah, tapi jangan memperlekehkan apa yang Datuk Seri Ibrahim telah buat. Dia sebagai Perdana Menteri, takkanlah dia sebagai Perdana Menteri yang menjadi ketua kerajaan, dia hanya berdemo saja. Tindakan dibuat secara diplomatik, hikmah dan bijaksana. Sebab kita ni dengan orang nak menyeru orang kebaikan, nak mencegah kemungkaran pun ada hikmah dia. Ini Islam ajak ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah ke arah Tuhanmu dengan penuh hikmah. Bukan dengan cara menjerit telolong. Kalau itu satu-satunya jalan untuk kita mencapai kejayaan dengan hanya berdemonstrasi, ternyata gagal. PAS ni berapa kali dia berdemo kat Padang Merbuk tu dulu, sampai tak sempat lalang nak tumbuh. Sebulan sekali boleh katakan berdemo, menuntut RU 355 dekat Padang Merbuk, membela kematian adik pun dekat Padang Merbuk. Himpun ramai-ramai, tak ada hasil milu. Tak ada hati milu. Akan cerita RU 355 ini adalah salah satu jalan untuk melaksanakan hudud. Barang siapa tidak menyokong RU 355, maka kita akan tanam dalam jerat. Jangan ikut DAP. DAP tak sokong RU 355. DAP menentang RU 355. Keadilan pun menentang RU 355. Ini menentang, menghina Islam. Berkumandang pada Merbuk waktu itu. Maka orang pun ambil kesempatan menega baju ungu. Baju RU 355. Menega. Dan yang paling kita simpati, ada orang tua yang pakai baju ungu ni, kayuh basikal daripada Kedah sampai ke Padang Merbuk. Wartawan tanya dia, Pakcik datang sini untuk apa? Saya datang ni untuk memperjuangkan agenda Islam. Saya menyokong RU 355. Saya sanggup kayuh basikal daripada Kedah sampai ke sini. Kita simpati dengan pakcik ni. Mudah-mudahan dia masih lagi, dia beri kesempatan, masih lagi panjang umurnya dan diberi kesihatan yang baik oleh Allah Ta'ala. Kita tak salahkan pakcik ni, sebab kemungkinan nawaitu dia, keikhlasan dia benar. Dia memang betul ikhlas untuk Islam. Pakcik ni bukan nak baca semua, tapi dia percaya ini pimpin PAS bagi tahu RU 355 ini tuntutan Islam. Maka saya menyokong, maka saya kayuh basikal pun sanggup. Kayuh basikal pun sanggup. Pimpin PAS tak apalah, dia naik Velfire, naik kereta mewah datang pada Merbuk. Tapi pakcik ni kayuh basikal, nak menyokong RU 355. Tapi apa jadi? Sewaktu dia 3 tahun jadi kerajaan, lebay ni 3 tahun pegang kuasa, jadi menteri undang-undang. Menteri undang-undang ni saudara, dia boleh menentukan mana-mana usul nak dibawa ke dalam parlimen. Ini menteri undang-undang. Kenapa usul RU 355 tak dia bawa? Bawa lah. Waktu jadi pembangkang tu, kenapa Haji Hadi ni tak sabar-sabar, berlari-lari pergi parlimen nak bawa RU 355? Berlari-lari saudara. Baca usul, minta tangguh. Tapi keluar kat parlimen, orang angkat banner di parlimen, Haji Hadi wira kami. Sebab apa? Sebab baca usul. Baca usul jadi wira Islam dah. Dah jadi mujahidin dah ni. Dia baca usul je pun. Tapi bila speaker tanya nak bahas tak? Tangguh dulu. Sampai DAP Keadilan Amanah yang minta bahas. Yang bawa usul tu Haji Hadi. Yang minta bahas tu DAP Keadilan Amanah. Bahaslah.
Ini parlimen, saudara. Bukan boleh Haji Hadi bawa je usul terus diwatakan. Ya, tak boleh. Kena bincang dulu. Ya, sebab RU355 ini perkara-perkara melibatkan teknikal banyak yang tidak ada dalam Al-Quran. Ya, perkara-perkara teknikal, contoh jumlah denda, jumlah penjara, ini tak ada dalam Al-Quran. Ya, dan perkara itu harus dibahaskan. Ya, harus dibahaskan. Dia tak mau bahas. Sebab apa tak mau bahas? Sebab dia tak tahu sebenarnya. Dia tahu nak cakap je. Dia nak gunakan isu ini untuk modal politik. Dia bukan bersungguh-sungguh nak bawa pun. Ini saya nak bagi tahu Walaon. Kalau yang ada dekat sini yang dengar, tolong sampaikan kepada Walaon. Tolong tanya pimpin-pimpin PAS, kenapa kamu 3 tahun kamu jadi kerajaan, sikit pun, 1 hari pun kamu tak pernah bawa RU355. Mesti dia jawab, parlimen tak bersidang. Sebab apa tak bersidang? Muhyiddin tutup parlimen. Dia kan jawab macam tu. Ada jawapan dia. Kami tak boleh bawa RU355 sebab parlimen ditutup. Sebab PKP, parlimen ditutup. Tapi saudara, masa parlimen ditutup lah dia hemat duit kamu semua. Ya, bukan kita cakap, ada fakta. Tak lama lagi tengoklah kluster mahkamah akan beranak pinak. Ya, sabar. Sekarang ni Walaon kata, oh mana ada, dah habis 3 bulan tak ada orang ketangkap pun. Sabar saudara. Ya, jangan cepat sangat kamu berdoa agar pimpin kamu ditangkap. Ya, takkan lari gunung dikejar. Ha? Sabar dulu. Ha? Ini Anwar Ibrahim, bukan Mahathir. Kalau Mahathir okey, ha? Mahathir dulu dapat je kuasa, dia terus perambat Najib siang malam. Sebab bukannya dia lawan rasuah sangat Mahathir ni. Sebab dendam peribadi dia kepada Najib, itu aja. Ha? Mahathir dulu bertindak cepat kepada Najib bukan kerana dia ini penentang rasuah, tetapi kerana dendam peribadi dia kepada Najib. Apa dalil dia? Sebab ramai lagi yang terlibat yang terlepas. Di zaman Mahathir, siapa sokong dia masuk Parti Bersatu waktu itu, kebanyakannya ahli Parlimen UMNO, berbelas-belas ahli Parlimen UMNO masuk Bersatu sebab mereka disebut nama mereka ada kes dalam satu NDB. Masuk Bersatu, Mahathir tak ambil apa tindakan. Tak ambil apa tindakan. Kalau lawan dia, dia siasat. Sebab tu Mustafa Muhammad pun masuk jeli. Sebab tu Puteri UMNO Melaka tu, Mas ANT pun masuk. Sebab nama mereka dia pernah disebut dalam skandal satu NDB. Tapi masuk Bersatu, settle. Ya? Bahkan setiausaha politik Mahathir, Zahid Ma'arif itu sendiri pun, yang mengaku bahawa duit jutaan ringgit diberikan kepada Ihsan Samad. Suatu Ihsan Samad jadi pengurusi FEDA, Zahid Ma'arif ini pegawai khas Ihsan Samad. Dia mengaku dalam mahkamah, dia yang bawa duit tunai kepada Ihsan Samad. Orang ini pun Mahathir ambil, lantik dia jadi setiausaha politik Perdana Menteri, Zahid Ma'arif. Sebab apa? Zahid Ma'arif orang yang paling kuat mengampu Dr. Mahathir. Zahid Ma'arif orang yang paling kuat dan paling lantang mengecam Anwar Ibrahim waktu itu. Ya, kita masih ingat Zahid Ma'arif, Khairuddin Jambo tu. Khairuddin yang bertanding. Sekarang ni tak tahu parti apa. Ya, Kejap Amanah dulu bertanding atas kursi Amanah, lepas tu Bersatu, lepas tu masuk Pejuang, lepas tu keluar pula Pejuang. Sekarang ni parti apa tu? Parti Terpawai kot. Ya. Inilah rupa wajah-wajah orang, ya, yang kerja dia masuk politik nak cari makan. Dia akan bersama dengan pemimpin yang boleh bagi dia makan. Ini dia orang dia. Ya? Sebab tu saya kata, orang yang mendesak Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya menangkap pemimpin mereka kalau betul pemimpin mereka berlaku penyelewengan, bersabar. Sebab Anwar bukan macam Mahathir. Dia tidak akan ganggu siasatan SPRM, dia tidak akan ganggu Ketua Polis Negara, dia tidak akan ganggu Peguam Negara. Dia bagi masa kepada SPRM, dia bagi masa kepada PDRM, dia bagi masa kepada Peguam Negara. Kamu lakukan tugas kamu yang sepatutnya tanpa campur tangan saya. Cuma saya bagi tahu, saya dah buka fail di Kementerian Keuangan, saya dapati ada beberapa perkara yang tak kena. Bukan tugas saya nak siasat, kata Anwar. Bukan tugas saya yang mendakwa, bukan tugas saya nak menghukum. Yang menyiasat itu kamu, SPRM, PDRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan banyak lagi jabatan yang mempunyai kuasa untuk menyiasat. Yang mendakwa itu Peguam Negara, yang menghukum itu hakim. Tidak ada kena-mengena dengan Perdana Menteri. Tetapi saya nak bagi tahu kepada SPRM terutamanya, ya,
Jangan mengambil kesempatan di atas apa sikap Datuk Seri Ibrahim sekarang ini. Ya. Rakyat lihat, rakyat tahu dan rakyat faham hint yang diberi oleh Datuk Seri Ibrahim. Kenapa dalam setiap ucapan Datuk Seri Ibrahim selalu sebut, ya, dia lihat ada beberapa salah laku penyelewengan dalam projek Tambatan Banjir contohnya, vaksin contohnya. Dia sebut macam tu, ya. Kita faham maksud dia ada berlaku. Habis tu apa kena buat? Siapa yang patut menyiasat? Fikir sendiri lah. Fikir sendiri lah. Takkan nak tunggu Datuk Seri Ibrahim ketuk sekali baru jalan, ketuk sekali baru nak jalan. Ha? Simpati dah sikit dengan Perdana Menteri. Dia jadi Perdana Menteri tak ada gaji. Dah lah tak ada gaji, kena fitnah dekat lebay hari-hari. Ya? Kalau ikut kita, ya, kalau kita sendiri dilakukan seperti mana Datuk Seri Ibrahim pernah lakukan, sorry lah kita nak maaf Razman ni. Razman kita takkan maaf. Sebab dia fitnah bukan sekali, berkali-kali. Ya? Sebab tu saya minta Datuk Seri Ibrahim, cukup-cukuplah. Ya? Ini kalau nak cari kelemahan Datuk Seri Ibrahim, inilah kelemahan dia. Sebab tu kita katakan, sebagai seorang manusia, insan yang Tuhan cipta, tentu ada kelebihan dan juga kelemahan. Ya? Anwar bukan maksum. Ya? Anwar bukan Nabi, jauh sekali Anwar malaikat. Ada kelemahan. Ya? Ada kesilapan dia. Dan kesilapan dan kelemahan paling jelas kepada Datuk Seri Ibrahim hanya satu, iaitu suka, ya, bersangka baik dengan orang yang pernah mengenai dia. Suka terlalu cepat memaafkan dan percaya dengan orang yang pernah mengenai dia. Sebab itu fitnah tak henti-henti berlaku kepada Datuk Seri Ibrahim. Kenapa? Kerana kelemahan Datuk Seri Ibrahim. Apabila terlalu mudah mempercayai orang. Ini saya nak bagi tahu terang-terang. Sebab itu yang memfitnah ada siapa? Daripada zaman dulu, yang fitnah semua orang rapat dengan dia. Pemandu dia, Azizan Abu Bakar itu adalah pemandu dia. Yang fitnah dia. Selepas itu siapa? Ya? Selepas Azizan siapa dia? Saiful. Orang yang Anwar ambil, yang tak ada kerja waktu itu, ambil dia bekerja dalam pejabat Datuk Seri Ibrahim. Staf Datuk Seri Ibrahim. Yang tak ada kerja, dibagikan kerja. Orang ini tikam belakang. Orang ini yang melakukan fitnah kepada beliau. Saiful. Yusuf Rawata juga pernah bekerja dengan Ibrahim. Yang baru ini viral, dia berjumpa dengan Sanusi Menteri Besar Kedah. Betul tak betul saya tahulah, tapi ada gambar. Sanusi Menteri Besar Kedah jumpa Yusuf Rawata. Tak tahulah tujuan apa, kan? Tujuan dia apa? Nak lantik Yusuf Rawata sebagai speaker Dewan Undangan Negeri ke, kan? Setiausaha politik ke, kita tahu. Tapi orang macam inilah yang fitnah. Ya? Yang rapat dengan dia, yang pernah diberi kepercayaan oleh Datuk Seri Ibrahim. Ini yang laki anak dia, Azmin Ali, orang yang diberi kepercayaan oleh Datuk Seri Ibrahim. Macam-macam dulu orang kata Azmin. Anwar kata sabar. Ya, dia pemimpin kita di ahli keadilan, jangan lakukan apa-apa, sabar. Ya, macam-macam kita beritahu Datuk Seri Ibrahim tentang panggil Azmin. Anwar masih pertahankan Azmin waktu itu. Akhirnya apa berlaku? Azmin khianat dia. Bukan setakat khianat dia, khianat parti keadilan. Bukan setakat khianat parti keadilan, khianat kerajaan Perkhidmatan Harapan. Itu dia Azmin. Saudara, sebab itu kita nak pesan dan kita nak bagi tahu kepada Datuk Seri Ibrahim, cukup-cukuplah. Ya. Dengan sikap seperti ini, kamu tidak akan boleh menjadi lebih, ya, lebih baik daripada apa yang kamu harapkan. Kerana para penyokong amat simpati dan kesian, kerana tidak ada lagi ke pemimpin lain yang hari-hari kena fitnah selain daripada kamu. Ya. Mahathir relax, ya, dia dah pension, relax. Ya. Dia tak kena seperti mana dilanyak oleh Tuan Ibrahim sekarang ni. Ya. Saudara, sebab tu kita nak beritahu semakin banyak fitnah yang berlaku kepada Datuk Seri Ibrahim, ya, semakin menjauhkan kita, ya, semakin menjauhkan kita untuk mempercayai parti lebay ini. Ya. Cakaplah, bacalah ayat Quran sebanyak mana sekalipun, sebutlah agama sebanyak mana sekalipun, tetapi kalau amalan fitnah itu menjadi menu harian kamu, ya, nescaya perjuangan Islam kamu itu tidak akan dapat diberkati. Sebab itu PAS ini, ya, berkawan dengan sesiapa pun tak pernah lama. Sebab itu kalau PAS ini tak pernah diberi peluang berkuasa di dalam negara kita kecuali dia menumpang orang. Dia menumpang orang. Sebab tu bila kita kata kenapa tak buat RU35, hudud dia kata apa? Oh, bukan PAS kerajaan, bukan PAS Perdana Menteri. PAS hanya menumpang saja ke? Menumpang PN, menumpang Muhyiddin. Sedar pun diri. Sedar pun diri.
Kamu hanya sebahagian daripada kerajaan. Bila sebahagian daripada kerajaan, banyak benda yang kamu nak buat tak boleh buat. Tetapi bila kami jadi kerajaan, kamu hentam DAP macam nak gila. Sedangkan DAP bukan kerajaan. Dia juga bersama dengan Pakatan Harapan. Bukan DAP jadi Perdana Menteri. Tapi dia yang kamu serang hari-hari. Kerajaan PH ini dikawal oleh DAP. Kerajaan PH ini dikawal oleh DAP. Sebab apa? Sebab DAP ada jadi menteri. Berapa orang? Tak kisahlah banyak mana pun. Tapi DAP menguasai kerajaan. Ini fitnah yang dia bagi. Sampai hari ini. Sampai hari ini, walaupun DAP hanya ada 4 menteri, taklah saya, yang paling sedikit dalam kerajaan hari ini. Tetapi Haji Hadi kata apa? Walaupun dia sedikit, tetapi dia boleh mengawal kerajaan ini. Tengok Haji Hadi. Saudara boleh tengoklah YouTube. Bila wartawan tanya Haji Hadi, tak salah saya sewaktu dia selepas beri keterangan di Balai Polis, wartawan tanya dia, macam mana Datuk Seri DAP dan mendapat jawatan menteri yang sedikit dalam Kabinet Kerajaan Persekutuan. Apa dia jawab? Dia kata walaupun sedikit tapi kerajaan ini tetap dikawal oleh DAP. Tengok punya bangsat dan jahatnya orang tua bernama Haji Hadi ni. Dia tak sebut apa yang jahat. Dia tak sebut apa yang DAP buat salah. Dia dulu pun kalau dia tuduh DAP, dia tak pernah bagi fakta pun apa yang DAP menentang Islam. Dia tak pernah bagi fakta. Bahkan fakta yang ada, dia pernah memuji DAP setinggi langit. Itu kita ada. Kita boleh cari kat YouTube Haji Hadi memuji DAP. Ya, kita masih ingat lagi. Saudara-saudara, kita hendaklah menyokong DAP dan kita sebagai parti Islam diajar untuk mengenang jasa. DAP inilah yang membela parti PAS suatu kerajaan Kelantan dirampas oleh UMNO Barisan Nasional melalui darurat. DAP lah yang membantu kita. Maka kita PAS mengingat jasa-jasa DAP. Ini ceramah Haji Hadi. Tak salah saya dalam periode kecil di belah Perak sana, saya tak ingat tempat. Tapi ada YouTube. Banyak kata-kata pujian Haji Hadi kepada DAP. Berbanding daripada Haji Hadi menerangkan fakta tentang DAP. Di manakah DAP ini yang menghina Islam, menghina orang Melayu, menghina raja-raja Melayu? Tak ada. Semua sekadar mulut saja bercakap. Bahkan rekod pemerintahan di Pulau Pinang, kerajaan DAP dah berpengaruh dah. Satu kes pun tak ada boleh dibuktikan bagaimana kerajaan DAP membelakangkan orang Melayu, membelakangkan agama Islam dan menghina isu-isu raja-raja. Tak ada saudara. Hanya sekadar keluar di mulut. Di Pulau Pinang tidak boleh azan. Sekadar itulah yang diendangkan. Bahkan di Pulau Pinang lah azan lebih daripada negeri lain. Azan 2 kali ni sebenarnya Pulau Pinang lebih awal lakukan sebelum di negeri Kelantan, sebelum di Pahang, sebelum di Negeri Sembilan. Pulau Pinang lebih awal 2 kali saudara, lebih pada negeri lain. Tukang gali kubur di Pulau Pinang pun dapat allowance. Cuba tanya di Kelantan, tukang gali kubur ada allowance tak bulanan? Tak ada. Kalau ada orang mati, dapatlah duit allowance gali kubur. Tapi di Pulau Pinang diberikan allowance sebab kerajaan DAP mikirkan takkan ada orang mati hari-hari. Kalau tak ada orang mati, penggali kubur tak dapat duit. Sebab itu dibagikan allowance supaya penggali kubur tidaklah berdoa hari-hari supaya ada orang mati nak dapat duit. Ini yang lakukan di Pulau Pinang. Para penghafaz Al-Quran juga diberi allowance di Pulau Pinang. Peruntukan kepada masjid, guru-guru sekolah-sekolah tahfiz di Pulau Pinang lebih tinggi berbanding daripada negeri Kelantan. Allowance imam di Pulau Pinang lebih tinggi berbanding daripada negeri Kelantan. Apa yang kita nak marah sangat DAP ni? Beza DAP, KP Perintah Kelantan, PAS Perintah. Itu saja yang kita nak banggakan. Apa beza dia? Di Kelantan tak ada hudud, di Pulau Pinang pun tak ada hudud. Di Pulau Pinang tak ada RU355, di Kelantan pun tak ada RU355. Cuma kelebihan di Kelantan, air paip dia, air teh tarik. Di Pulau Pinang tak ada teh tarik, itu je lah pun. Di Kota Baru ni sampah banyak yang tak angkut. Negeri bandaraya yang dikatakan kotor, banyak kali dipamerkan. Tapi di Pulau Pinang diiktiraf oleh majalah, saudara boleh Google, bandaraya Pulau Pinang ini pernah 2 kali diiktiraf oleh majalah ASEAN sebagai negeri yang terbersih. Bukan saya cakap, Google. Pulau Pinang negeri diiktiraf negeri yang terbersih, saudara. Ini baru-baru ini pun saya dah ulas dah. Bagaimana kebersihan itu adalah satu yang dititik beratkan oleh agama Islam. Jangan kata hudud saja. Bila sebut Islam, hudud. Bila sebut Islam, potong tangan. Bila sebut Islam, pakai tudung.
Takkan level kita setakat itu je berbicara tentang Islam? Apakah Islam tidak berbicarakan ekonomi? Apakah Islam tidak berbicarakan tentang pertahanan? Apakah Islam tidak berbicarakan tentang perpaduan di kalangan pelbagai kaum dan agama? Ya? Apakah Islam tidak bicarakan tentang kebersihan? Banyak lagi Islam ni. Islam itu adalah agama yang syumul. Syumul maksudnya menyeluruh. Ya, bukan sekadar nak hukum potong tangan orangnya. Ya, bukan sekadar nak cari perempuan-perempuan mana yang pergi kat kedai yang tak pakai tudung terus denda hukum. Bukan sekadar itu. Islam bukan sekadar itu. Ya. Kebahagiaan kesejahteraan rakyat itu menjadi keutamaan di dalam Islam. Sebab ini yang dibawa oleh Datuk Seri Ibrahim Malaysia Madani. Maksudnya, kalau kita menentang rasuah, bukan kerana rasuah itu juga tidak disukai oleh orang-orang Eropah ataupun orang di belah Jepun, Perancis, Jepun, China, orang yang selalu cukup anti dengan rasuah. Kita menentang rasuah bukan kerana negara barat menolak rasuah. Kita menentang rasuah kerana apa? Kerana Islam. Islam mengajar kita supaya tidak melakukan rasuah. Kerana ada dalam ayat Al-Quran tentang bagaimana Islam memandang berat kepada pemberi dan juga penerima rasuah. Sebab itu Malaysia Madani ini menolak rasuah kerana apa? Kerana Islam mengatakan rasuah ini haram. Satu kesan besar di dalam Islam kepada pemberi dan juga penerima. Ya. Dia tidak akan boleh dilupuskan dengan hanya menukar tafsir rasuah kepada sedekah. Ya. Waktu di luar pilihan raya, rasuah. Waktu kempen pilihan raya, bertukar menjadi sedekah. Dia bukan begitu. Dia tidak akan boleh bertukar. Waktu pilihan raya ke, waktu tak pilihan raya ke, rasuah tetap rasuah. Saudara, ya, jangan kita pergi tukar. Jangan kita cuba nak pesongkan ayat Quran ikut kepentingan kita. Waktu kita dikhianati, pengkhianat itu adalah haram. Pengkhianat dikutuk oleh Allah. Bila apa? Bila kuasa kita ini diambil orang. Kita kata orang tu khianat. Khianat itu Allah laknat. Ya, contohnya seperti di Perak. Suatu menteri besar Nizar daripada PAS dikhianati, maka lebai-lebai PAS pun buat solat hajat macam-macam lah. Ya, berdoa dan sebagainya, melaknat pemimpin UMNO waktu itu. Ya, kerana mengkhianati kerajaan di Perak sehingga menjatuhkan Wabi Nizar daripada PAS sebagai menteri besar. Khianat itu adalah dikutuk oleh Allah. Ya, menteri besar baru Zamri Kadir sekarang ni menteri luar. Jadi menteri besar Perak waktu itu. Ya, makan gaji haram sebab kamu ambil tempat yang bukan hak kamu. Nizar ini dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya, mendapat mandat rakyat, tetapi kamu curi mandat itu, kamu khianat, maka kamu jadi menteri besar, haram hukum dia. Siapa yang bersekongkol dengan kerajaan Nizar, kerajaan Zamri waktu itu pun haram gaji mereka. Waktu itu PAS berfatwa. Tetapi apabila mereka nak ambil kuasa orang, hukum sudah berubah. Hukum sudah. Bila mereka buat tembok atap, sedangkan kerajaan PH itu, kerajaan PH itu kerajaan mandat rakyat. Seperti mana juga Wabi Nizar dulu, mandat rakyat. Rakyat beri kepercayaan oleh pilihan raya. Tapi kamu khianat, kamu bersekongkol dengan Puak Muhyiddin, Puak Semburit ini, kamu bersekongkol dengan mereka untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Waktu itu hukum dia apa? Hukum dia wajib, saudara. Daripada haram jadi wajib. Sebab apa wajib? Kita terpaksa ambil alih kerajaan ini kerana nak menyelamatkan Islam. Islam telah pun dipijak-pijak oleh pemimpin DAP dalam Pakatan Harapan. Dia Lim Guan Eng jadi Menteri Kewangan daripada DAP. Dia telah menghina Islam dengan cara mengurangkan cabutan judi. Lim Guan Eng mengurangkan cabutan judi pun itu adalah menghina Islam, saudara. Daripada 22 kali cabutan judi di bawah kuasa Menteri Kewangan, Lim Guan Eng kurangkan kepada 8 kali. Itu adalah menghina Islam. Maka apabila Muhyiddin menjadi Perdana Menteri bersama dengan kumpulan lebay daripada 8 naik balik kepada 22 kali, itu menandakan Islam dimartabatkan. Takbir, kata walawan.
Jangan sampai ke tahap itu, bodoh tu saudara. Ya, unta padang pasir pun tak sebodoh itu. Kita gelak-gelak juga, tapi kesian saudara. Ya, sebab di antara yang diperbodohkan itu adalah rakan-rakan kita. Ya, di antara yang diperbodohkan itu adalah rakan-rakan kita. Kita simpati dengan mereka. Ya, mereka ada yang belajar daripada Azhar. Ada paling-paling tidak pun mengaji pondok lah di kampung-kampung kita ni. Bukan tak ada ilmu, ada ilmu. Ilmu agama tu ada. Ya, tetapi ilmu politik, masalah politik dan strategi politik itu, ya, mereka tak ada. Jadi mereka tak tahu pemimpin mereka telah kelentong mereka. Ya, mereka tak tahu. Sehingga kan sekarang ini mereka tak nampak kebenaran yang ada. Ya, kebenaran yang depan mata mereka, mereka tak nampak. Apa kerja pada buat ini, ya, mereka kata tak ada apa-apa pun. Dikasih satu hari tak ada apa-apa pun. Ya, pada mereka yang ada, yang mereka nak nampak adalah benda-benda yang populis. Ya, Anwar kena umumkan one off, umumkan BRIM, umumkan tabur duit. Ini dia nak pada orang-orang kita. Ya, kefahaman kita, ini dia nak. Tapi dia tak pandang benda lain. Ya, nak kaji prestasi satu hari, tak payah baca yang lain lah. Ya, tak payah baca, tengok macam mana Anthony Loke mengubah dasar dan Kementerian Pengangkutan. Kita lihat sendiri. Macam mana Hanayo mengendalikan Kementerian, tak payah. Dengan MA 63 sahaja yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu sudah cukup. Satu kerjaan besar sebelum 100 hari. Sebab MA 63 ini sejak tahun 63 lagi perjanjian ini dibuat. Tak ada seorang Perdana Menteri pun yang berani buat. Tak ada seorang Perdana Menteri pun yang sanggup buat. Semuanya nak jadikan MA 63 melibatkan Sabah dan Sarawak hanya propaganda politik waktu pilihan raya. Mereka bercakap soal kebajikan Sabah dan Sarawak apabila menjelang pilihan raya. Ya, tetapi sebab itulah kita lihat, sebab itulah tak pelik kalau kita lihat ramai rakyat di Sabah dan Sarawak masih lagi berada di taraf kemiskinan yang tegar. Ya, baru ini ada anak murid lalu ke jabatan roboh, ada yang dimakan buaya naik perahu nak pergi sekolah, ada cikgu-cikgu pergi sekolah naik perahu. Ini yang berlaku di Sabah dan Sarawak, saudara. Sebab apa? Sebab pembangunan itu, ya, tidak diberikan sama rata dengan di Semenanjung. Sebab itu MA 63 dah berapa orang Perdana Menteri tak pernah nak buat. Dan siapa sanggup buat? Sebab tidak ada kekuatan politik, tidak ada keberanian politik untuk melakukan, dan ada kepentingan. Mereka nak kaut segala harta kekayaan di Sabah dan Sarawak, pusat Kuala Lumpur nak pegang. Kalau Sabah dan Sarawak nak, boleh. Berapa komisen? Ya? Nak buat pendidikan pembangunan, okey boleh. Tapi berapa komisen? Ini sebab tu mereka nak kawal. Tapi dengan Datuk Seri Ibrahim, hampir 90% MA 63 telah diluluskan, dikembalikan kepada hak Sabah dan Sarawak. Tinggal berapa peratus sahaja yang masih belum dilaksanakan kerana ia melibatkan perlembagaan, ya, bincang dalam parlimen dan juga melibatkan perbincangan dalam majlis raja-raja dan ketua menteri, TYT dan sebagainya. Itu saja. Yang lain, ya, walaupun tak 100%, sungguhnya projek 50 juta contoh diberikan terus kepada Sarawak. Peruntukan grant selamanya diberi 16 juta sahaja. Ya, baru ini Anwar umumkan, ya, 300 juta. Daripada 16 juta kepada 300 juta, berapa ganda, saudara? Itu pun Anwar kata sepatutnya bukan 300 juta, lebih pada itu. Tetapi Ketua Menteri Sarawak faham bahawa Anwar mengambil alih negara ini dalam keadaan negara ini berhutang terlalu banyak. Ya, dapat 300 juta pun dah bersyukur, sebab sebelum ini hanya 16 juta sahaja diberi. Masih lagi bukan satu kejayaan. Ya, banyak kalau kita nak senaraikan. Banyak kita nak senaraikan. Tetapi bagi wanaon, hati dan mata mereka telah pun ditutup. Sebab dalam hati ini ada seketul daging yang busuk, yang hari-hari kerja mereka, celik saja mata mereka mencari apa saja kesilapan Datuk Seri Ibrahim. Ya, cerita yang remeh-temeh, yang sikit pun tidak melibatkan rakyat. Sikit pun tidak melibatkan. Cerita pasal Anwar naik helikopter. Ya, itu cerita pun. Anwar pergi sembahyang Jumaat. Oh, ini Anwar pergi solat Jumaat ni banyak pakai duit kerajaan ni. Sebab banyak tempat dia pergi hari itu. Ya? Oh, Anwar dulu kena siasat ni. Dulu masa berkempen, dia naik helikopter. Siapa yang taja helikopter dia? Waktu dia berkempen, waktu itu dia ketua pembangkang. Dia bukan Perdana Menteri. Ya? Orang bodoh mana nak pergi sponsor ketua pembangkang?
Apa dia dapat? Apa kuasa yang ada pada Kota Melanggang? Dia sebenarnya, bila kita melakukan kebaikan, bila kita ada nawaitu yang baik, dan orang tahu kita nak ikhlas berjuang untuk negara, tanah air sebagainya, akan ada manusia yang bersimpati. Ya? Akan ada manusia yang nak bantu. Ini kelebihan Tuhan bagi kepada seseorang yang berjuang dengan ikhlas. Ya? Jadi kalau Anwar diberi kelebihan itu, ada manusia yang sanggup buat apa saja asalkan Anwar terus berjuang. Kalau Anwar nak fikirkan tentang diri dia, dia boleh lepaskan diri dan keluarga, dia boleh kaya, boleh hidup senang. Saudara, banyak kali dia sebut dia dapat tawaran luar negara, dia boleh hidup senang dengan keluarga dia. Tetapi dia sanggup susah masuk penjara, di dan sebagainya. Untuk apa? Sebab dia tahu suatu zaman dia jatuh dulu, rakyat yang angkat dia, rakyat bawahan yang angkat dia. Kini tiba masanya dia nak balas segala pengorbanan orang di bawah. Ini aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia dibantu, ada orang sanggup bagi dia helikopter tanpa bayaran 1 sen pun. Ada orang sanggup taja kereta BMW dia untuk dia berkempen. Keselesaan dia berkempen tanpa bayaran 1 sen pun. Kenapa walaupun ni sakit hati? Kenapa dengki? Oh, dengki sebab Haji Hadi tak ada siapa nak bagi. Usahakan helikopter, basikal pun orang tak nak taja Haji Hadi ni. Sebab kalau kita bagi dia kemudahan, lagi banyak dia berfitnah. Ya? Dia pun dah ada kenderaan yang mewah juga. Ya? Ada dia rajin macam Tuan Ibrahim. Hulu kili. Ya? Lantik jadi duta Timur Tengah pun tak pergi pun Timur Tengah. Ya? Orang suruh jadi duta Timur Tengah. Dia jadi duta Pantai Timur. Ya? Kelantan, Pahang, Terengganu. Kita kata kamu, jawatan kamu, duta Timur Tengah. Wahai Haji Hadi. Ya, pergilah ke Arab sana. Jangan pergi ke Iran aja. Pergilah Arab. Banyak isu di Timur Tengah pergi. Agaknya dia tak dengar. Dia ingat orang lantik dia duta Pantai Timur. Dia berlega lah Kelantan, Pahang, Terengganu. Kelantan, Pahang, Terengganu. Macam mana? Nasib kamu walau-walau dapat presiden macam tu. Itu je level yang ada pun. Lepas tu lain tanya, lain jawab. So, ketawa-ketawa juga kan. Tapi itu fakta. Ya, fakta. Itu fakta sebenarnya pun. Hari Jumaat berhentilah cakap merapu dia bertenah. Hari Jumaat ni lah kena cek pahala sikit. Ya, sebab ini tazkirah Jumaat pagi ni. Ya, sebelum solat Jumaat ni kita ada tazkirah untuk memberikan penerangan kepada walaupun pas, ya, bahawa Allah menggunakan kita akal dan fikiran bukan untuk kita cagarkan kepada lebay-lebay. Ya, sebab itu kita gunakanlah akal fikiran ini. Ya, jangan main isu rasis. Ya, jangan fitnah orang. Lepas tu bila nak bawa ke mahkamah, melutut minta maaf. Bila dah kamu minta maaf, ya, keluarga kamu malu. Sebab tu dah semalam dia minta maaf dengan Dato' Seri Anwar. Kan? Siapa yang malu? Anak dia malu. Sebab tu anak dia semalam mewayan dalam Facebook. Anak dia kata, ini kami bukannya apa, dia kata, kami tak nak teruskan fitnah sebab kalau masuk mahkamah nanti Anwar akan lebih aib. Apalah punya alasan. Kan? Masuklah mahkamah. Bukankah tujuan kamu nak mengaibkan dia? Bukankah tujuan kamu sebab tu kempen ini mengaibkan Dato' Seri Ibrahim secara terbuka dekat pasar malam bercakap, ha? Dan inilah waktu dan ketikanya untuk bapa kamu membuktikan apa yang cakap itu betul ataupun tidak. Ha? Kenapa berhenti tengah jalan? Ha? Kenapa melutut? Dan akhirnya bapa kamu diam, kamu pula sekarang dia bela bapa kamu. Ya? Sebab kamu malu, ya? Mempunyai bapa yang tidak ada telur. Kalau saya pun saya malu. Saya akan beritahu bapa saya. Kalau saya lah. Ya, wahai ayahanda, kalau ayahanda tidak ada keberanian, lain kali janganlah fitnah orang. Sebab anak kanda yang sendiri merasai susah dan malunya. Jatuh kemaluan anak kanda. Sepatutnya itu. Kan, tolong nasihatkan bapak kamu. Bagi tahu dah stop lah. Tua-tua pun dah tua dah. Ya, taubatlah, cukup-cukup lah. Ya, tunjukkan kepimpinan sebagai Pesuruhjaya satu negeri Perak. Ya, tunjukkan kepimpinan yang berkualiti, yang berakhlak, bermoral. Ya, jangan dalam di mulut keluar ayat Quran, ya, tapi dalam hati penuh dengan, ya, ketulan-ketulan bangkai yang busuk. Sentiasa saja nak berfitnah orang. Tapi ini giliran Sanusi pula.
Kena minta maaf lagi nanti tu. Dia macam Nazmana kan sebelum ni. Saya takkan tarik, walau macam mana pun saya takkan tarik tuduhan saya. Sebab saya rasa ini kebenaran. Rupa-rupanya masuk mahkamah diam-diam je settle. Settle semua. Anwar pergi ke Thailand. Dia settle dengan peguam aja. Settle dengan peguam. Punyalah Anwar ni belapang dada dengan dia. Kan? Itu pun dia tak puas hati. Anak dia tak puas hati. Sepatutnya anak dia sujud syukur. Sujud syukur saudara. Bukan sikit 5 juta. Kalau lah Anwar teruskan sama 5 juta dengan spender-spender, anak dia pun kena gadai. Patutnya anak dia bersyukur. Bila Anwar, tapi sebab walaon ini, dia dah bentuk anak dia macam tu. Bukan kerti nak bersyukur. Tak kerti nak bersyukur. Ada Perdana Menteri kaki rasuah sebelum ini pun dah diganti dengan Perdana Menteri yang hari ni tak ambil gaji pun, dia tak bersyukur. Tak bersyukur saudara. Seorang Perdana Menteri yang sanggup tak ambil gaji. Kalau dia tak ambil gaji, logik akalnya, adakah dia nak ambil hak orang lain? Kalau kita fikir akal kita lah, hak dia sebagai Perdana Menteri, gaji pun dia tak ambil. Apakah logik dia akan ambil hak orang lain? Sudah dia tak akan ambil. Ini yang digambarkan. Dia nak digambarkan kepada rakyat. Tetapi bagi walaon, dia akan pelekehkan. Oh, tak ambil gaji, tapi berjalan naik helikopter. Walaon macam tu saudara. Ini sikap walaon. Sebab tu saya tak pelik kalau Kelantan itu susah nak maju. Sebab masih ada lagi walaon-walaon yang macam itu. Yang pemikiran dia macam itu. Siapa yang asuh dia? Lebay-lebay lah. Dalam dia punya usrah, dia cerita. Pegang kitab, baca ayat Quran tu betul. Tapi tafsiran ni ikut kepala otak dia. Waktu bila dia nak gunakan ayat tu, waktu dia jadi kerajaan, tafsiran dia lain. Waktu jadi mangkang, tafsiran dia lain. Ikut dia. Ikut dia. Kan tidak, takkan ada ustaz yang kata seolah syurga dan neraka tu dekat tangan dia. Sokong BN masuk neraka, sokong PS masuk neraka. Sokong PAS masuk syurga. Di Kedah. Lepas tu bila orang nak buat tindakan, minta maaf. Ni perangai lebay. Pompang, dalam sekali minta maaf. Pompang sekali minta maaf. Itu perangai dia. Itu pun ramai orang masih percaya. Nasib kamu lah. Mudah-mudahan di pagi Jumaat yang muda ini, tazkirah saya pada pagi ini. Tazkirah saya pada pagi ini dapat membuka minda kita semua. Politik ini bukan lagi perkara yang harus. Politik ini menjadi kewajipan. Sebab dengan berpolitiklah kita boleh membentuk kerajaan. Dengan ada kerajaan lah kita boleh menyelesaikan masalah negara, ekonomi dan juga mengatur pentadbiran negara. Dengan kerajaan lah kita boleh menentang perasuah-perasuah. Kita boleh mengambil tindakan kepada orang yang menyalahguna kuasa. Sebab itu membentuk kerajaan itu menjadi kewajipan, dan memilih kerajaan juga menjadi kewajipan, mengundi itu juga menjadi kewajipan. Tetapi kalau ikut tafsir Haji Hadi, mengundi itu wajib. Kalau pergi umrah, pergi haji, batalkan. Kena mengundi, wajib. Dalam mengundi wajib tu, nak undi siapa? Undi PAS tu yang wajib. Bagi kita tidak. Mengundi itu wajib. Tapi kamu fikir sendiri waktu mengundi, parti mana yang kamu lihat betul-betul jujur dan ikhlas untuk membantu negara ini, membela bangsa, agama dan tanah air. Kita tak kata undi PH itu wajib. Tapi mengundi itu wajib. Tapi bukan, kita takkan berani nak sebut undi parti mana. Tapi kewajipan mengundi itu memang tidak boleh kita pertikaikan. Kerana kita mesti bertanggungjawab untuk menentukan negara kita dipimpin oleh parti yang kita percaya dan kita yakin bahawa mampu menjaga negara ini. Kewajipan seorang pemimpin itu besar. Kewajipan itu besar, dan ianya selalu disebut dan diulang-ulang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Dia kata dia pegang amanah sebagai Perdana Menteri bukan untuk mengkayakan diri dia dan keluarga dia. Dia memerintah negeri ini kerana untuk mengubah, melakukan perubahan kepada negara kita daripada benda yang tidak, daripada perkara yang sebelum ini tidak baik ke arah yang lebih baik.
kita pun tidak mengharapkan ya kajian ini adalah sebuah kajian yang dipimpin oleh seorang malaikat. Semuanya perform ya. Sebab itu kita harapkan ianya lebih baik daripada sebelum-sebelum ini. Itu pun sudah cukup bersyukur. Jangan jadikan kajian ini kajian malaikat ya, untuk mengampunkan, memaafkan, tak kisahlah semua baik sangka belaka. Tapi sekurang-kurangnya tidak menjadi kajian iblis pun sudah cukup untung. Jangan jadi kajian malaikat, tetapi jangan jadi kajian iblis dan syaitan. Inilah tazkirah saya pada pagi yang mulia ini ya. Kepada wala-walaon yang berada di sini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana kesudian anda untuk bersama dengan saya pada dalam tazkirah pada kali ini ya. Ingat ya, atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Ayat ini selalu kamu baca ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah di antara kamu. Siapa ada pemerintah? Ulul amri ya, selagi dia tidak menyeru ke arah kemungkaran. Kalau dia menyeru ke arah kebaikan, wajib kamu taat. Kan? Itu nama tazkirah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.